Apa khabar semua? Apa khabar dengan keluarga kita? Suami masing-masing? Isteri? Apa khabar dengan isteri? Dah cakap sayang hari ni? Yang jawab belum tu jawab perempuan kan? Dia orang perasaan. Suami boleh cakap gitu. Apa khabar dengan anak kita? Baik, Alhamdulillah. Dia kat sekolah ya. Ada yang kat tempat pengasuh, ada ketika. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang telah mentakdir sekalian alam. Allah telah mentakdir kita dengan sebaik-baiknya sebagai hamba-Nya, sebagai sebaik-baik ciptaan itu manusia. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di taman syurga yang sementara ini. Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkan kita hari ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kita akan kembali. Satu demi satu di antara kita akan kembali kepada Allah. Kita semua akan mati, kita pasti akan mati. Dan apa yang sedang kita usahakan pada pagi ini, saya puji terutamanya dengan kehadiran kiranya orang nombor satu lah kan, PNPUB ini sudi dan sanggup bersama-sama dalam majlis yang disampaikan oleh orang kerja seperti saya. Saya rasa ini satu pengiktirafan ataupun satu cara Ketua Penolong Pengarah yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parvez bin Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah. Masya Allah, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Tepukan gemuruh untuk Ketua Pengarah kita. Barakallah. Sebab saya banyak turun pada agensi, tak ramai yang top atas boleh turun. Kita faham mereka sibuk, komitmen banyak. Jadi bila mereka tetap meluangkan masa, kita sebagai kaki tangan boleh mencontohi betapa majlis ilmu, walaupun nampak tajuk ini kecil, tajuk biasa tentang anak-anak, tetapi kita sering membicarakan tajuk berkaitan dengan membina generasi, membina pewaris kepada agama ini, pewaris kepada perjuangan Nabi. Jadi sebenarnya tajuk ini sangat besar. Subhanallah. Saya nak terima kasih kepada pihak pengatur Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB di atas jemputan yang istimewa ini. Terima kasih kepada MC Cik Nur Hazwani Kamaluddin. Semoga dikurniakan suami yang soleh pada waktu yang cepat, dekat dan tepat, insya-Allah. Pada tahun ini juga, tahun ini kan baru masuk, tempat insya-Allah. Terima kasih pada komisi doa iaitu Encik Muhammad Izzuddin bin Anwar. Saya sangat suka dengan doa Encik Izzuddin. Mana Encik Izzuddin tadi? Oh, dah ada Encik doa berehat ya. Saya tak tahu siapa yang sediakan teks doanya. Mungkin usaha dia sendiri ataupun mungkin ada pihak-pihak lain dalam usia. Sebab dia doa dalam bahasa Melayu, bahasa yang kita faham. Dan isi kandungan doa tu sangat baik, sangat dekat dengan kita. Masya Allah. Terima kasih. Kita dah sebut berbahagia Datuk seterusnya yang berusaha, pengarah-pengarah bahagian, antaranya turut hadir yang berbahagia Dr. Aslimar binti Abdul Aziz selaku pengarah kejutaan dan pemprosesan. Tepukan untuk Datuk juga Doktor. Masya Allah. Yang berusaha Dr. Zafar Rizal Azim bin Azizul Hasan, jadi Ketua Persatuan Kebajikan Kekitangan Islam. Masya Allah. Yang berusaha Puan Hajirah binti Hasidin, Ketua Biro Hal Ehwal Wanita Helwa PKKIM. Dia lain itu dia dengan perempuan. Dan bagi sahaja tahun puasa, seluruh kita MPOB yang hadir ke Dewan dan staf yang hadir, tepukan untuk diri sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini datang ni kena paksa atau volunteer ni? Oh, hebat sekali. Paling utama yang hebatnya adalah kaki tangan lelaki. Tepuk gemuruh untuk mereka. Sebab saya rasa Datuk pun faham kan? Bukan senang orang lelaki nak duduk berdiam sejam, 2 jam. Itu satu kebiasaan sebenarnya bagi orang lelaki. Kalau perempuan suka nak duduk dan dihilangkan emosi dia, orang lelaki biasa 10 minit itu dah hebat sangat dah tu. 15 minit kalau dia dapat bagi fokus. Sebab dia dah letih dah dengan isteri dia bebek. Jadi bila dia dengan ceramah, nanti dia dah walaupun pula dia tekan ceramah. Jadi insyaAllah saya akan cuba
sampaikan dengan sebaik mungkin supaya kita dapat ilmu yang paling utama, dapat rasa, ilmu rasa. Ilmu yang kita tengok, kita dengar, ini adalah ialah ilmu yang pada akal, pada otak, pada fikiran. Tapi nak turun kepada rasa tu, perasaan sampai kita nak bertindak, itu yang paling susah sebenarnya. Sampai boleh kita nak berubah, kita rasa kita perlu buat sesuatu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, okey, ini saya rasa kena buat full. Ni kena full kan? Ada full ni. Belum kan? Dia ada tepi tu. Sekejap. Ya. Okey. Dia orang tak puas dari pagi tengok. Okey. Kalau kata makan. Oh, gema. Baik. Saya kena pakai ni jap. Ada poket. Saya ada poket lah. Okey. Okey, tuan-puan sekalian. Kita tak perlu ada momen tertentu untuk berubah. Ada orang dia niat nak berubah, nanti kalau bos tu dah tukar, aku akan jadi orang baru. Aku akan berubah. Tak sabar nak tunggu dia ditukarkan. Hari tu masa saya umrah yang terakhir baru ni dalam bulan lepas, ada seorang makcik tanya, Ustazah, ada orang kirim doa pada makcik ni. Makcik sebersalah nak baca doa ni. Kenapa? Doa apa? Ada seorang ni dia minta saya berdoa dekat Kaabah masa tawaf supaya bosnya ditukarkan. Sedap dia, siap bagi nama bos sekian-sekian, minta tukar. Lepas tu dia tak nak tukar. Subhanallah. Habis tu Ustazah macam mana ni? Orang ni amanahkan saya. Macam ni, makcik doa umum je. Ya Allah, berikanlah yang terbaik. Beliau jalan keluar di setiap kesulitannya. Okey. Tuan-puan sekalian, kita tak perlu ada momen tertentu untuk berubah. Sempena tahun baru, kita pun nak berubah. Bertahan satu hari je, lepas tu kembali seperti biasa hari kedua. Nanti kita nak berubah bila kita dapat sekian-sekian. Nanti bang, kalau awak dah renovate dapur, saya akan jadi lebih rajin. Momen tunggu dapur di renovate. Nanti kalau dah beli alat tu, alat ni, macam-macam lah kita nak. Dulu Noza, lepas tu apa tu yang mahal sikit tu apa? Thermomix. Saya bukan tak rajin masak bang, saya rajin. Tapi kalau ada Thermomix tu, itulah momennya. Gitu kan. Subhanallah. Kadang-kadang kita letakkan kita nak berubah pada umur tertentu. Kita nak betul-betul berubah dalam fikiran. Kita tak cakap. Sekarang anak kita kecil lagi, tak apa, kita enjoy. Nanti dah besar, dia dah mula pandai fikir, baru kita jaga betul-betul diri kita. Nak jadi contoh pada anak-anak. Sekarang dia budak-budak, tak perlu pun jadi contoh sangat lagi. Tak beria sangat lagi lah dalam bab mendidik. Sebenarnya untuk kita berubah, tak perlu ada syarat ataupun momen saat-saat tertentu. Kita boleh berubah pada saat ini juga. Kita boleh berubah pada waktu ini juga. Kita boleh mula berubah dengan hati kita, niat. Sekejap lagi saya berkongsi, mungkin ada sesuatu yang terlintas, terus pasang niat. Nak buat apa? Perubahan apa kita nak buat? InsyaAllah. Okey, tajuk ialah mendidik anak seiring zaman. MC pun dah sebut tadi. Bagaimana kita disuruh, diperintahkan supaya mendidik anak mengikut zamannya, bukan mengikut zaman kita. Tapi tipikal mak-mak, mak dulu, mama dulu, papa dulu, umi dulu. Okey. It's okay kita nak bagi contoh diri kita dulu. Sebagai iktibar, sebagai inspirasi. Bukan sebagai membenarkan apa yang kita buat pada anak walaupun kita rasa tak kena. Kita rasa tak sesuai dah ni. Tetapi nak bagi tahu kita ni bukan teruk sangat, kita pun cover dengan ayat tu lah. Mak lagi teruk dulu tahu tak? Macam ada pengalaman je. Betul lah tu, pengalaman sendiri. Sebab dengan cara begitu kita mungkin menafikan ilmu yang sentiasa berkembang. Di hadapan saya ni ada ibu-ibu muda. Ada ibu-ibu kurang muda, bukan tua ya. Terasa ibu tua, macam tua sangat kan. Di usia berapa pun anda, ada yang umur 50 lebih, ada yang umur 40 lebih ni. Ada anak masih kecil, ada anak remaja, ada anak yang dah kahwin. Selagi mana kita hidup, kita tidak pernah meletakkan jawatan kita sebagai ibu dan ayah.
Selagi mana kita adalah ibu dan ayah, anak kita dah menantu dah pun, selagi itu kita ada tanggungjawab pada ibu dan ayah, pada anak-anak. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun anak dia Fatimah dah nikah, dah ada anak, Rasulullah masih lagi pergi ketuk pintu rumah untuk kejutkan bangun tahajud. Riwayat yang sahih, bagaimana Nabi pergi kejutkan Saidina Ali buka pintu, bukan kejut solat 5 waktu ni. Kejut untuk solat, bangun solat malam, tahajud. Lepas tu Saidina Ali pun buka pintu tengok Rasulullah pun kata, okey bangunlah untuk solat malam. Lalu apa jawapan Saidina Ali? Ya Rasulullah, sekiranya Allah berkehendakkan aku bangun, aku pasti bangun. Menantu, rasa mungkin privasinya diganggu dan sebagainya. Cara Saidina Ali jawab bukan menunjukkan kekurangan atau kesilapan. Itu normal perasaan bangun tidur, tengok bapa mentua tengah malam, kejut kan. Walaupun Rasulullah adalah bapa mentua Nabi, tapi ia tetap bapa mentua dan manusia biasa. Dan Nabi tak marah pada Saidina Ali dengan perkataan yang mengguris hati. Nabi terguris. Tapi Nabi buat apa? Nabi tepuk peha. Nabi lepaskan marah tu dengan macam pukul diri sendiri. Dan Nabi sebut begini, manusia memang kurang bersyukur. Tapi Nabi tak cakap depan muka Saidina Ali, tapi Nabi bercakap selepas itu, manusia memang tak bersyukur. Kalau Nabi nak ungkit, syukurlah jadi menantuku. Nabi ni contohlah, syukurlah sekian-sekian. Tidak. Nabi cuma menyebutkan, mengingatkan, sabarlah dengan sikap manusia, sebab manusia ramai yang tidak bersyukur. Sabarlah dengan suami, sebab manusia memang kurang bersyukur. Sabarlah dengan anak, sebab anak memang kurang bersyukur. Tuan-tuan sabarlah dengan isteri. Nampak gelak lain macam tu, macam kuat sangat sabar tu kan. Memang Allah ciptakan, Allah sebut di dalam Al-Quran, amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur, amat sedikit. Masya Allah. Okey, mendidik anak seiring zaman. Ini overview perbincangan kita, pendidikan anak menurut Islam. Siapa kita yang memilih cabaran didik anak, 3 tunjang pendidikan anak yang soleh, solusi mendidik cara Nabi, doa, kisah inspirasi. Slide saya rasa lebih kurang dalam 100 juga. Lebih kurang 3 jam lah kuliah kita ni. Boleh ke? Datuk tak anggut tu. Okey, yang nak 3 jam teruskan. Saya sejam setengah saya berhenti. Saya balik. Lepas tu diteruskan oleh sesiapa ya. Kita cuba sebaik mungkin. Baik tuan-tuan puan-puan sekalian, siapa kita? Adakah kita yang begini? Tak semestinya pakai kopiah, tak semestinya ginilah. Maksud saya ibu bapa yang ceria, yang senyum, yang nampak penyayang? Ataupun kita yang macam ni? Okey, alhamdulillah baca Quran apa semua? Ataupun kita yang ini? Siapa muka macam ni kat rumah? Tu tengok tu, marah-marah tu, melantun semua tu. Aduh. Okey. Ngeri tengok kan? Ini yang perempuan ni semua lawa ni datang kerja ni. Baju terletak elok, tudung sangat sikit pun tak boleh, kedut sikit pun tak boleh. Oh, muka tacap cantik. Cuba bayang kita kat rumah macam mana? Rambut kita macam mana? Pakai tudung muda 10 tahun, buka tudung tua 10 tahun. Dengan ngebang tak sempat dah apa, sengit-sengit. Baju kelawar yang dah koyak. Baju kelawar tak ada masalah, koyak tu masalah. Bang, minta maaf ni paling selesa ya bang. Memanglah lagi lama lagi lembut, kain tu lagi sedap pakai. Angin masuk keluar macam tu ya kan. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ramai di kalangan kita memang tak jaga penampilan di rumah. Betul atau tidak? Kita sedang bagi contoh pada anak-anak kita ya. Anak-anak kita akan copy esok. Macam itulah dia kat rumah. Selebet, busuk. Asal selesa nombor 1. Tapi bila keluar daripada rumah, kita tak letak selesa nombor 1. Kita letak cantik, sedap mata memandang, bergaya walaupun baju tu panas ke, walaupun kasut tu sakit ke, walaupun beg tu berat ke, yang penting ada jenama. Berat sikit kan, kulit contohnya. Sebab apa? Pentingnya kita pandangan selain daripada ahli keluarga. Seorang sahabat Nabi, saya tak ingat Ibnu Abbas ke Anas bin Malik ke, sahabat Nabi terdekat, dia kata, aku sangat suka menghiasi diriku sebagaimana aku suka isteriku menghiaskan dirinya untukku.
Jadi wahai para lelaki, jangan bayang perempuan je. Tuan-tuan kena jaga juga diri tuan-tuan. Kan? Pagoda je. Daripada awal kahwin sampai sudah koyak-koyak tu lagi dia suka. Pakai t-shirt yang cantik sampai nak pergi mana? Tak adalah kat rumah. Handsome-nya. Awak lah lelaki paling handsome dalam dunia ni. Dalam dunia saya lah. Dalam dunia betul-betul tak lah. Ada dunia kita masing-masing kan. Pakai bukanlah nak so smart macam pergi ke pejabat. Tetapi sekurang-kurangnya kemas. Wangi. Bagaimana akhlak Nabi bila balik rumah? Nabi sangat jaga. Rapi rambut. Nabi nak tunjuk kat isteri. Nak ambil hati isteri. Nak supaya mata isteri sedap mata memandang. Sebaik saja Nabi masuk dalam rumah. Sayyidatina Aisyah cerita apa yang Nabi buat. Nabi akan bersugi. Balik rumah petang ni bergigi dulu ya. Suami tegur. Pergi berus gigi dulu. Subhanallah. Kenapa? Tetapi sebab apa? Isteri Nabi dah tahu dah. Itu yang Nabi akan buat. Sebaik masuk dalam rumah. Sebab Nabi nak bercakap dengan isteri dengan bau yang wangi. Tidak mahu ada bau yang mengganggu isteri. Mungkin ada makan ke dah bercakap sekian-sekian. Isteri ke suami balik rumah, itu sunnah Nabi. Berus gigi dulu, bersugi dulu. Kita tak guna kayu sugi, tak apalah, kita guna berus gigi. Dan Nabi bersugi sebenarnya sangat banyak dalam setiap hari. Nak bercakap dengan orang, bersugi dulu, lepas tu simpan. Kau nak cerita berkenaan dengan apa yang Nabi buat di rumah, mencontohi anak. Kita tahu 80% apa yang anak lihat, itu yang mereka dapat. Yang kita cakap 20% je. 20% je kita cakap. 80% apa yang dia tengok kita, macam mana kita dengan suami, suami dengan kita. Saya kalau nak, bukan nasihat, nak ajak suami buat kebaikan. Bang, kita ni anak-anak tengok. Anak-anak ikut nanti. Awak layan saya, macam itulah anak akan belajar. Anak lelaki akan belajar macam mana dia nak layan isteri. Bagaimana kita layan suami kita, anak perempuan kita belajar daripada kita macam mana cara melayani suami. Ini antara pendidikan yang ibu bapa hari ini tidak beri perhatian. Hari ini nak anak bijak, ramai, tak susah. Nak anak berjaya, macam-macam cara. Tapi nak mendidik, membentuk anak-anak yang bakal menjadi ibu misali, isteri yang solehah, suami yang soleh, ini antara yang ibu bapa tak beri perhatian. Sebab itu, bila kita cakap dengan anak kita dah mula remaja, esok kalau jadi suami, tengok macam babi. Dah mula menggunakan ayat-ayat macam tu. Orang lelaki, saya tak pastilah. Saya rasa hampir semua, sebab suami saya cakap perkara yang sama. Orang lelaki, dia sangat suka dipuji di hadapan anak-anak. Wibawa dia naik. Betul tak orang lelaki? Betulkan je lah. Betul ke? Ke memang tak suka? Geli. Subhanallah. Simple je. Contohlah. Suami kita adalah buat air, kopi contoh untuk kita. Lepas tu, okey, air kopi. Nak minum air? Nak. Buat. Tengok Abi. Contoh Abi tau. Abi memang bagus. Bukan semua orang lelaki macam ni tau. Jadi macam Abi tau. Oh, Abi tu punya kembang. Nak kopok? Mula air je kan kopok pula. Sebab ramai yang tersilap menjatuhkan air muka pasangan depan anak-anak. Janganlah ikut panggil Abi. Tengok tu. Sorry kami Umi Abi. Tengok tu panggil bapak tu depan TV ni. Jangan ikut panggil. Gitu. Jadikan suami tu ataupun ayah tu sebagai contoh yang tidak boleh diikuti. Jadi, perbaiki komunikasi kita suami isteri. Sebenarnya kita sedang mendidik anak dengan cara luar biasa. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka tengok depan mata. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Okey, kitalah yang memilih dan menentukan. Nak gembira, nak ni. Okey, orang perempuan, dia wajah ceria tu, banyak ceria kat pejabat ke kat rumah? Jujur. Orang lelaki? Orang lelaki kan peramah kan kat pejabat kan? Kat rumah peramah tak? Ya. Orang lelaki ke dah habis dah? Kota dia punya perkataan dah habis kat pejabat. Balik rumah, ya. Nak makan mak? Ya. Nak minum apa? Ya. Ya. Tak ada alibata semua tak ada, ya je. Huruf ya yang tak akhir tu, itulah patah-patah akhir dia. Subhanallah. Dalam bab ini, saya nak bacakan hadis Nabi.
Apa yang Nabi sebut ini, itu yang Nabi buat. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di kalangan kamu, yang paling baik akhlak, yang paling baik iman di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang terbaik untuk ahli keluargaku. Seolahnya kita cemburu kalau ada orang boleh layan suami kita lebih baik pada kita. Kalau ada perempuan lain senyum lebih manis daripada kita. Kita cemburu kalau anak kita itu disayangi, dilayan dengan lebih baik daripada kita. Cikgu dia lebih layan, dia asyik sebut cikgu, sayang cikgu. Kita ada rasa cemburu bila anak kita mendahulukan kawan dia. Suami harus rasa cemburu bila isteri dia menunjukkan dengan kawan-kawan kamai lagi senyum, kiki dalam grup WhatsApp. Tapi dengan suami, muka tu kan luruh je, ketat je. Awak nak apa? Baru senyum dengan WhatsApp. Kenapa? Awak nak apa? Senyum balik. Kita banyak memberi air muka kita, suara kita yang lembut, layanan kita yang baik kepada orang luar berbanding keluarga. Sebab itu sampai Nabi sebut sebaik-baik dengan kamu. Sebab ini paling susah nak buat. Buat baik pada ahli keluarga, suami, isteri dan anak-anak. Ini paling susah, nak jaga air muka. Berapa lama kita boleh bertahan wajah yang manis di rumah? Sejam? 5 minit? Bayangkan balik kerja. Senyum? Assalamualaikum bang, apa khabar? Okey awak tempat kerja? Atau apa? Assalamualaikum bang, saya penat ni, awak jangan cari pasal tau. Saya nak masak lagi apa semua. Balik-balik awak duduk. Bukan tahu nak masak nasi ke kan saya masak. Gitu. Padahal sebelum balik daripada pejabat tadi, okey, jumpa besok dah. 8 jam dekat pejabat, wajah manis, ceria, semangat. Walaupun kena marah dengan bos. Keluar daripada bilik bos, ya Allah, kau ni kena marah pun boleh senyum. Aku memang dilahirkan penyanyum. Aku memang dilahirkan penyabar. Benda ni kecil je bagi aku. On the way balik, nampak je alamat rumah, lorong masuk rumah, terus berubah. Tak larat. Angkat beg tak larat. Ini kita. Saya muhasabah diri saya. Saya selalu ditegur oleh anak-anak saya. Contohlah ada tetamu datang. Kau main senyum, ceria, padahal penat ni. Tetamu, Ustazah, tak penat ke? Tak ada apa. Tetamu buat rahmat. Gitu kan. Masak lagi, hidang lagi gini. Tetamu balik je, gerak je, terus berubah muka. Kenapa dengan Umi? Anak lelaki ada seorang ni, dia marah dah sebut nama dia. Sebab nanti kawan dia ejek, dia kata. Umi, kenapa muka Umi dah lain? Dia memang gitu. Kenapa? Apa yang lain? Tadi Umi ceria, sekarang macam masam je. Umi penat. Tadi Umi tak penat? Ya, tadi Umi penat, tapi yelah depan tetamu, tak bolehlah tunjuk muka penat. Depan Imran, sebut nama pula. Sorry. Nama dia memang Imran. Okey, depan Imran, Umi tak payah jaga. Gitu. Hei, geramlah budak ni. Okeylah Imran. Ya Imran. Gitu kan. Tapi sebenarnya teguran anak tu betul. Kita sebenarnya susah nak jaga air muka kita, intonasi suara kita dengan ahli keluarga berbanding orang luar. Walaupun kita penat, kita sedang stres, kita sedang marah, kita sedang ada masalah, kita boleh jaga air muka kita, nada suara kita. Tapi dengan ahli keluarga, ialah mereka keluarga. Tetapi di mana perjuangan kita yang mana nak capai tahap yang Nabi sebut, sebaik-baik di kalangan kamu. Nak jadi the best ni adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Masya Allah. Semua sekarang ada handphone masing-masing? Alhamdulillah. Okey, pegang phone masing-masing. Buka WhatsApp. Boleh ke? Boleh semua? Buka WhatsApp. Tuan, terbaik tuan. Masya-Allah, terbaik. Sekarang tuliskan satu WhatsApp yang paling sweet kepada pasangan masing-masing. Jangan bertangguh. Sebab saya sebut tadi, kita jangan tunggu momen air lahir baru nak sweet. Tulis sekarang. Sayang, rindulah. Tulis rindu. Sayang, saya sayang awak. Tak sabarlah nak jumpa petang ni. Tulis. Malaikat tengok ni. Nanti kita akan jaga dekat pintu-pintu keluar. Kita akan cek dia hantar tak WhatsApp tu.
WhatsApp sekarang, pasangan masing-masing. Kalau siapa belum nikah, boleh WhatsApp kepada ibu dan ayah. Ada yang WhatsApp, terbaik ni. Ada yang macam tu. Tengok je orang lain WhatsApp. Tapi kita tak boleh nak paksa. Okey, dah WhatsApp. Sayang, rindu ataupun minta maaf ke apa ke. Kalau anda beri WhatsApp rindu, dia tinggi sikit pada sayang, mungkin petang ni tak payah masak. Mungkin, ataupun nanti tengok reply apa ya. Kita tengok atas, bergantung pada reply jugalah. Boleh jadi reply kita dapat, dah kenapa dengan awak ni? Awak tak pernah macam ni, ada apa-apa ke? Ya kan? Suspicious pula. Orang perempuan, dia punya emosi dia pada kata-kata tu memang sangat berkait. Saya sebenarnya nak tunjukkan bukti. Bila kita terus bertindak, kita terus ambil action, kita akan dapat result tu instant. Betul atau tidak? Terpulanglah dia nak balas macam mana. Kenapa dengan awak ni? Buang terbiat ke? Dah dekat dengan kematian ke? Sebab biasa orang berubah kan dekat-dekat nak mati kan? Okey, tuan-puan sekalian, 3 patah perkataan boleh mengubah hidup kita. Saya sayang awak, saya rindu awak. 3 je. Saya perlukan awak. Ataupun saya benci awak. Saya dah bosan dengan awak. 3 patah perkataan pun boleh mengubah. Hari ini, antara pendidikan yang buruk ibu ayah adalah komunikasi. Dia rasa anak faham, ni buat kita tengah gaduh ni, tak apa anak faham. Biasalah suami isteri memang macam ni, tiba-tiba kan cover. Lepas gaduh-gaduh tu anak tengok, anak buat tak tahu. Anak dah biasa mak ayah gaduh. Esok-esok kahwin macam ni lah, lebih kurang lah macam Umi Abi ni lah. Tapi seingat saya, mak-mak ayah dulu kalau gaduh dia orang masuk bilik. Kita ni duduk kat luar ni, sebab dengar suara tu naik turun, berdebar-debar kat luar pintu rumah. Pintu rumah bukan, pintu bilik. Dia orang tak perasan suara dia orang kadang ada tinggi. Tapi kita tahu dia orang tak gaduh depan anak. Bilik masuk bilik gaduh nampak mata mak merah. Contoh macam tu lah. Kita tahu. Jangan buat. Mak marah tahu. Sebab mak tengah sedih tu. Kita tahu. Tapi hari ni, depan anak, tinggi suara, gaduh gini-gini. Lepas tu kita harap anak yang sekecil itu faham situasi kita. Yang mereka dapat bukan faham. Mungkin faham 10%. Lebih daripada itu trauma. Mereka mungkin akan ada dalam proses membesar, aku tak nak suami macam ayah. Aku tak nak jadi macam mak. Kita menjadi sempadan, bukan tauladan. Kita jadi sempadan, aku tak nak jadi macam mak aku. Aku tak nak jadi macam aku tak nak kahwin. Itu yang berlaku. Sebab ketika dia melihat situasi tersebut, dia terlalu mentah. Dia tak boleh nak memahami tentang kehidupan pasal konflik. Okey. Jadi nanti tengok ya balasan reply masing-masing. Untunglah kau dapat belanja makan. Awak tak payah masak petang ni, saya belanja. Sebab cakap rindu tu kan. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita tengok siapakah insan yang paling penting dalam hidup kita. Bagi orang perempuan, antara anak dengan suami, mana lagi penting? Sepakat ke tu? Okey, bagi lelaki, mana lebih penting? Anak ke isteri? Masya Allah. Tuan-puan sekalian, betapa murninya hati seorang lelaki. Tepuk kata murah. Kita tak dengar diorang ada khilaf ulama di kalangan mereka. Saya dengar satu perkataan je, isteri. Adakah kerana isteri mereka menakutkan? Takkan. Dan kebanyakan saya tanya, kalau seorang tanya soalan pada wanita, mana lebih utama, anak ke suami? Tak tahu kenapa wanita akan sebut anak. Okey. Anak, suami, ibu ayah. Sebenarnya mereka kita perlu beri semua 100%. Sayang ibu ayah 100%, sayang suami 100%, sayang anak 100%. Bukan boleh bagi-bagi. Mak 30%, suami itu buat perangai turun sikitlah 10%. Anak nantilah kalau dia okey naikkan balik peratus dia. Sebenarnya kita kena beri sebaik mungkin, kasih sayang yang seikhlas mungkin 100%. Saya dapati ramai isteri tak doa untuk suami.
Dia banyak doa untuk dia, ya Allah, untuk dirinya dan untuk anak-anak. Jarang isteri yang fokus doa untuk suami. Ya Allah, kurniakanlah syurga buat suamiku, ya Allah. Kalau suami terdengar tu, dia akan telefon anak-anak, balik ya, mak kau dah lain macam ni. Hujung minggu ni. Macam mak kau tak pernah macam ni tau. Gitu. Okey. Wahai para isteri, kita tahu lepas kita dah nikah, suami nombor satu. Dari segi kedudukan keutamaannya, bukan bermaksud ibu ayah nombor dua. Bermula dengan apa? Doa. Ya Allah, suamiku ni ya Allah, macam kau nampak ya Allah, pemalih. Pemalas. Contohlah, daripada kita duduk merungut, awak bila nak berubah? Pada awak kahwin, saya tahulah awak dimanjakan oleh mak awak, tapi ya, anak dah ramai, awak berubah lah, bla 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 bla, sejam topik tu saja. Mungkin kita boleh terus angkat tangan lepas ni, sebab doa seorang ibu mustajab. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ubahlah akhlak suamiku ya Allah. Jadikanlah doa yang rajin ya Allah. Doa dengan yakin. Ya Allah, kurniakanlah syurga. Dia penat ya Allah, memang dia penat, dia kerja ya Allah. Peliharalah suamiku ya Allah daripada segala mara bahaya. Tulus daripada hati seorang isteri doakan suami. Tuan-tuan doakan tak isteri? Oh, mesti. Oh, hebatlah lelaki MPOB ni. Dia bukan jaga sawit je, dia jaga sweet. Masya Allah. Subhanallah. Kalau suami saya tu, bukan nak cakap suami saya bagus, tapi dia akan bagi tahu kalau dia doakan saya. Sebab orang perempuan suka nak tahu kan. Lepas tu nak tahu detail, doa apa. Gitu. Masya Allah. Apa salahnya kita bagi tahu suami? Bang, tadi saya memang doakan awak khusus lepas solat, untuk awak je. Saya doa awak murah rezeki, saya doa awak sehat, saya doa Allah beri syurga firdaus untuk awak. Sebab awak sebenarnya banyak sabar dengan saya. Itu mukadimah tu. Awak pernah doa tak? Tiba-tiba kan? Doalah seikhlas hati, tidak mengharapkan balasan kita didoakan semula. Anda akan nampak hasil yang luar biasa. Sebab itu Nabi sebut ad-du'a silahul mu'mini. Doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, apa tujuan senjata? Protection, betul tak? Senjata kita nak lawan musuh. Siapa musuh kita? Syaitan nak ganggu rumah tangga kita. Orang yang berhasad dengki, yang tak puas hati, yang tak suka tengok kebahagiaan kita. Orang manusia yang nak mengganggu kebahagiaan kita. Ikutlah melalui goda suami ke, goda isteri ke. Semua ini bentuk gangguan. Sebab itu kita perlukan senjata doa. Doa ini kan untuk defend diri, untuk defend keluarga. Sebab itu dinamakan dalam hadis ini, doa itu senjata bagi orang-orang beriman. Tapi kita jangan guna kuasa doa. Doa suami, doa anak-anak. Lepas tu kalau orang tanya saya kan bawa jemaah umrah. Ustazah, masa tawaf nak doa apa? Saya kata kalau yang sahih daripada Nabi, doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masa dekat hijr Ismail sampailah dekat Hajarul Aswad. Lepas tu kita bebas nak baca doa apa? Biasanya saya akan cakap begini. Raung pertama, maksudnya tawaf pertama, puji Allah. Puji Allah. Itu untuk Allah. Puji-puji Allah. Bukannya kita kagum pada Kaabah, kita kagum kepada pencipta Kaabah. Raung kedua, selawat kepada Nabi. Puji Rasulullah. Puji Rasulullah. Minta doa kita dapat syafaat Nabi. Raung ketiga, doakan untuk suami. Khas untuk suami je. Kita akan nangis. Lepas tu, seterusnya, doa untuk anak-anak. Doa untuk ibu ayah. Setiap tawaf itu ada doa khusus. Kita bila? Last sekali. Sebab apa? Yang kita perlu sebenarnya daripada orang keliling. Betul atau tidak? Daripada suami, daripada anak, daripada ibu ayah. Doa untuk adik-beradik. Sebut setiap nama adik-beradik. Adik-beradik yang sakitkan hati kita ataupun tidak. Subhanallah. Akhirnya, kita akan rasa tawaf tu sekejap je. Sangat indah. Sebab kita mengkhususkan. Dan kita minta mengharap sungguh-sungguh dengan Allah. Kalau kita tawaf dengan suami lagi lah. Bercucur air mata tengok suami. Doa untuk dia. Subhanallah. Okey. Jadi sebenarnya ibu bapa, suami isteri, anak-anak rakan sekerja. Tapi ramai orang mengutamakan rakan sekerja. Dengan kawan-kawan ramah. Ui, dialah paling ceria, dialah paling ramah, dialah yang paling menggembirakan dalam pejabat tu. Sampailah ketika orang pun jumpa isteri yang ceria ni lah, lelaki ceria ni. Bukan di MPOB lah. Ya? Di MPBB. Ubah sikit. Okey.
Tiba-tiba ada pula nama syarikat tu kan. Okey. Sampailah orang jumpa isteri. Untunglah akak suami akak ni kalau ada kat pejabat tak kengusi kami. Suami akak ni rajin betul lah. Bila dia ada settle masalah, terlopong isteri tu. Sebab kat rumah suami dia malas. Minta maaf, malas orang Negeri Sembilan. Malas. Nak angkat sampah tu macam nak angkat batu. Nak basuh pinggan tu macam benda besar. Ramai mana suami-suami, minta maaf lah, ceria, ramah, tapi dengan isteri tak nak borak. Isteri start masuk kereta, bang, awak nak tahu tak apa yang berlaku? Dia boleh cerita daripada awal, dia masuk pejabat sampai habis pejabat. Suami tu kan, okey, ya, okey, oh. Apa bang? Awak dengar cerita saya tadi? Dengar. Pendapat awak? Pendapat apa pula? Baru tahu suami tu sebenarnya buat dengar. Okey, saya bagi bayangan. Suami isteri lepas dah siap makan, duduk dekat ruang tamu. Bila dah duduk kat ruang tamu, tengok TV sama-sama. Anak pun ada duduk sama lepak. Isteri pun mulalah buka cerita. Bang, tadi telefon mak kat kampung. Okey, suami masa tu tengah main telefon. Duduk scroll. Lepas tu tengok bola, nak tahu ni perjuangan bola ni. Gitu kan. Lepas tu isi cerita lah. Okey, lepas tu yelah mak gini. Lepas tu ujung isi pun tanya, macam mana bang? Awak rasa macam mana? Suami pun rasa apa? Apa dia? Kenapa? Yang saya cerita tadi awak tak dengar ke? Dengar. Habis tu awak rasa macam mana? Tak tahu saya. Awak cerita apa? Anak sedang memerhati. Bapa buat dengar. Isteri bercerita. Pagi besok, hujung minggu, hari Sabtu, nak pergi ke pasar. Ada anak lelaki yang sulung duduk atas sofa sambil main game. Ayah daripada pintu tempit. Along, mak ayah nak pergi pasar ni. Tu ada lauk, panaskan atas dapur, nanti tutup. Anak tengah main game. Okey ya. Dengar tak apa yang cakap? Okey. Ayah ni rasa tercabar. Pergi masuk balik ke rumah. Boleh jadi pegang kola baju anak lelaki tu. Kalau ayah cakap, tengok muka ayah. Kalau ayah cakap, berhenti main game tu. Anak ni boleh jadi, kalau dia boleh bercakap, ayah buat benda yang sama. Mak bercakap, ayah tengok phone. Mak bercakap, ayah buat dengar. Kalau anak tu boleh bersuara. Tapi anak tu pendam, akhirnya jadi dendam. Sebab banyak mak ayah ajar mulut benda baik, tapi mak ayah tak buat benda baik. Banyak mak ayah larang itu, larang ini, tapi dia buat apa yang dia larang. Bila tengok ada kakak tinggi suara pada adik, kenapa tinggi suara pada adik? Kakak tu kalau boleh, mak selalu tinggi suara pada ayah. Ayah tinggi suara pada mak. Mereka copy balik apa yang kita buat. Sebab itu kadang-kadang kita nak salahkan cikgu, nak salahkan rakan-rakan kelas, rakan sebaya, kita kembali kepada hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Apa maksudnya? Setiap anak yang lahir ada di dalam fitrah, suci bersih, ibarat kain putih. Maka ibu bapanya lah yang menukar anak ini daripada bersih suci seperti kain putih ini menjadi akhlak seumpama akhlak Yahudi, ataupun berperangai seperti Majusi ataupun Nasrani. Asalnya fitrah bersih suci. Saya tanya ibu ayah esok-esok, sekiranya di padang mahsyar, dihisaplah akhlak buruk anak kita. Boleh ke kita jawab, anak ni jadi macam ni sebab cikgu lah ni tak ngajar betul. Ini sebab pengaruh rakan sebaya ni. Ini sebab sekian-sekian. Sebab yang akan ditanya dan dipertanggungjawab, kita tak boleh lari di mahsyar tu. Kat dunia sekarang kita boleh buat macam-macam alasan. Boleh buat macam-macam sebab saya tak ada ilmu didik anak. Saya memang 7 keturunan baran, sebab tu saya baran dengan anak saya. Saya memang dilahirkan je baran terus. Kita boleh buat macam-macam alasan sekarang membenarkan kesilapan demi kesilapan yang kita buat. Sedangkan Allah beri kita ilmu. Ya, mungkin kita dibesarkan dengan kasar. Kita ada childhood trauma. Akhirnya kita lepaskan trauma kita pada anak. Tapi Allah dah beri kita pendidikan, pengetahuan. Allah dah beri kita nikmat. Kita boleh bersungguh-sungguh untuk lawan kita punya trauma.
Sebab saya furniture rumah tangga, saya dapati banyak ibu bapa yang tak boleh kawal marah, pukul anak, semuanya ada background childhood trauma. Tapi dia tak boleh, circle tu tak boleh berterusan, dia kena stopkan. Dia kena berjuang untuk stopkan. Supaya anaknya tak buat pula pada cucu, pada anak dia. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian. Kita memilih anak-anak. Tadi yang ibu-ibu yang cakap pilih anak-anak. Anak. Sedangkan kita banyak buat hal masing-masing. Anak selalu sunyi sendirian. Selalu dengar kita gaduh. Ya, ketika bermain sunyi-sunyi padahal mak dengan telefon. Buat-buat main dengan anak. Anak main depan kan, mak dengan telefon. Dan lagi masuk gaji kan, tengok Shopee, tengok Lazada, tengok itu, tengok ini. Lepas tu, bila anak tunjuk, Umi okey tak? Oh cantik. Lepas tu tengok phone balik. Saya nak tanya, anak-anak tahu tak kita buat-buat? Kita buat-buat beri perhatian anak-anak tahu, anak-anak rasa. Beza dengan betul-betul beri perhatian. Ayah bonda bilang, aku adalah anak yang paling disayang. Tetapi mereka masih ada satu baby lagi. Inilah, betul. Hari ini ibu ayah banyak pegang telefon daripada pegang anak. Daripada belai anak. Berapa minit kita belai kepala anak, baca doa, baca zikir. Berapa lama kita tengok muka anak berbanding muka telefon? Berapa lama tengok muka suami banding muka telefon? Okey. Ketika berjalan bersama ayah pun tidak berhenti-hentinya melihat handphone, tidak berhenti menelpon. Kita pun akan bagilah alasan. Ada kerja ni, mak sibuk ni, ada hal ni, mak Umi bukan apa ni, ini urusan ni. Cuba tengok, kerja. Okey. Okey, ini situasi kita tengok di kedai makan sekarang, masing-masing dengan gadget. Okey, tuan-puan sekalian, antara yang boleh dibuat, bila balik ke rumah, 2 jam no phone. Tak dapat 2 jam, 1 jam pun dah cukup baik. No phone. Kalau kita boleh buat, Ustazah nanti bos WhatsApp ke apa ke, bolehlah tengok sekejap. Kalau ada time-time urgent. Tetapi kalau suami isteri boleh buat dan boleh istiqamah, boleh disiplin, akan nampak impact beza dengan anak. 2 jam pertama, no gadget, no phone, no TV. Sebab kami ibu bapa balik, duduk depan TV, buka Netflix, sambung drama yang malam tadi last tengok. Anak-anak, walaupun kita touch dia sekejap, okey, macam mana sekolah? Okey, sekolah. Okey, semua okey anak. Okey, Umi nak rehat kejap ya. Anak tahu. Sekejap je touch je dia orang and go. Lepas tu alasan kita perlukan masa untuk rehat. Saya nak katakan macam mana ya. Apa yang kita boleh buat? Kalau kita urgent sangat pun nak tengok phone, jangan tengok depan anak. Bila balik kerja, kita masuk bilik, selesaikan urusan, kita keluar, tinggalkan telefon dalam bilik. Biar anak tengok tangan kita free hand, bukan pegang gadget. Sebab sukar untuk kita tegur anak, apa main game, apa main phone, apa ni. Dan waktu yang sama dia nampak mak ayah dia main pegang phone selalu. Kami anak 7 orang. Yang sulung tingkatan 5 SPM, sedang SPM. Lepas tu ada sekian-sekian. Semua duduk rumah. Yang SPM pun baru setahun. Tak ada yang duduk, adalah yang duduk asrama sekejap untuk tempoh tertentu. Ini bukan saya kata saya nak bangga. Saya nak bagi tahu apa impaknya. Anak kami main game tak? Memang tak ada ruang untuk main game. Mungkin puan-puan akan rasa benda tu kehidupan yang boring. Diorang tak main phone, walaupun phone kami duduk atas meja pun diorang tak akan ambil nak tengok main game ke, nak tengok apa-apa ke. Sebab mereka dibesarkan tanpa gadget. Walaupun yang dah besar tingkatan 5, mereka tak ada phone sendiri. Lepas tu kita potong semua siaran TV. Mereka bukan tak tengok TV. Seminggu sekali ada movie time. Kita yang pilih movie, duduk sama-sama, bebas, seronok. Ada waktunya pun kita karaoke sama-sama. Suami siap beli set karaoke lagi. Ada lagu yang diorang suka, selagi mana lirik tu tak salah. Maksudnya hiburan keluarga tu ada. Tapi kami usaha tak pegang phone depan anak-anak. Itu sangat berkesan. Apa yang anak-anak buat? Diorang baca buku, diorang main tak berhenti. Diorang duduk dalam bilik, berapa dah bilik? Diorang main sesama lelaki sama perempuan. Kami pelihara kucing sampai 20 ekor. Diorang ada jadual uruskan kucing. Pokok pun banyak. Diorang ada pokok masing-masing.
Dia orang main petang-petang, pergi main. Sebenarnya kehidupan tanpa gadget untuk kanak-kanak, kehidupan yang sangat indah. Macam kita dulu, macam mana? Petang-petang keluar main, betul kan? Hari ini jari anak-anak kita tak mahir, tak cekap buat kerja rumah sebab statik pegang phone, main game. Bila suruh buat kerja rumah mereka berat. Walaupun kami ada pembantu tapi mereka kena uruskan sendiri. Baju daripada basuh sampai jemur sampai gosok dia orang kena urus sendiri. Tapi mereka mahir. Sebab fikiran mereka kalau anak selalu dengan gadget, dia buat kerja dia tak sabar nak habiskan. Dia akan buat kerja sambil level asal siap sebab dia nak cepat-cepat. Sebab kita gula-gulakan anak. Dah siap kerja nanti boleh ni. Dah siap kerja sekolah boleh main game. Dia buat tak sebaiknya sebab otak dia ketagihan. Tuan-tuan puan saya sekalian, kalau saya tak sempat kot nak tunjuk satu video. Bahayanya ketagihan phone lebih dahsyat, ketagihan gadget ni lebih dahsyat daripada ketagihan dadah. Dia mengawal sistem otak tu 3 kali ganda. Ya, kita tahu dadah bahaya. Saya bukan meremehkan dadah. Bila berlaku sesuatu ketagihan, addiction ni, otak merembeskan hormon dopamin ke bahagian otak depan. Otak depan kita inilah otak yang membahagiakan, yang membezakan antara manusia dengan binatang. Binatang tak ada otak bahagian depan ni. Apa fungsi otak depan ni? Otak depan ni fungsinya adalah untuk membezakan baik buruk, dosa pahala, rasa bersalah bila buat salah, rasa nak buat kebaikan. Tapi bila ada addiction, pornografi ke, game ke, addiction tengok movie ke, apa-apa bentuk addiction ya. Sebab kita kena bersederhana. Masa mengikut kehendak yang ketagihan tu, memang kita happy. Sampai budak tu boleh tak makan 2-3 jam sebab main game. Kalau tak, dia lapar, sejak lapar. Budak-budak kan. Tapi addiction bahaya. Dia kontrol habis sistem badan. Saya sebut tadi, hormon dopamin akhirnya membanjiri otak bahagian depan. Anak ni hilang kawalan diri. Mak panggil banyak kali pun tak nyaut. Mak marah pun, mak nangis depan dia pun, kenapa buat macam ni dekat mak? Dia tak rasa belas kasihan. Dia tak ada rasa bersalah kalau dia menipu. Mak tanya, dah semayang? Dah. Padahal dia tak semayang. Dia tak rasa bersalah. Sense tu dah tak ada. Sebab otak bahagian depan ini dah masuk, dah dibanjiri dengan hormon berlebihan, hormon dopamin. Hormon dopamin tu kita perlu. Hormon gembira. Hormon seronok. Tapi bila berlebihan dia membawa bahaya. Jadi, sebenarnya poin yang sangat penting semalam, kami jumpa Habib Ali. Tuan Guru Habib Ali Zainal Abidin. Jumpa face to face, pergi ziarah dia dekat pusat dia. Lepas tu bila bicarakan tentang bab pendidikan anak-anak, dia letak nombor 1. Media sosial, gadget. Inilah pemusnah anak-anak zaman sekarang dan pemusnah kepada ibu ayah. Dan dia sebut apa? Pendidikan paling utama ibu ayah. Dan ibu ayah hari ini rosak. Rosak sebab phone. Rosak sebab gadget. Ibu ayah rosak, anak lagi lah. Jadi memang kena sentap. Sila terasa. Sebab saya rasa ini semua masalah kita semua. Saya pun beri peringatan diri saya sebenarnya. Okey. Subhanallah. Ramai yang kata pilih ibu bapa, tapi ramai yang buat tak tahu pada ibu bapa. Ya, bila dapat gaji kau main lagi ke kawan belanja. Tak apa-apa saya belanja. Makan belanja. Rezeki daripada Allah. Kan? Tapi bila dengan isteri, bila dengan mak ayah, tak payahlah membazir. Membazir syahabat syaitan. Berkira-kira nak belanja. Kadang pemurah sangat dengan kawan-kawan. Dengan mak bagi 50. Dengan kawan-kawan belanja. Dengan sekian-sekian ni. Tak berkira nak beli barang branded apa. Dengan mak minta maaf lah. Ekonomi sekarang. Mak ikuti tak perkembangan ekonomi. Mak tahu tak sekarang kita ni jadi mak 50 je contohlah. Kadang berhutang pula dengan mak. Padahal sebab dia beli kehendak. Mak orang tak cukup duit, mak bulan ni lagi 10 hari nak pinjam, mak pun bagilah. Okey. Kita kata ya sibuk kerja, kita tak sempat telefon mak, ibu sudah di mama usia. Anak adalah anugerah, anak adalah amanah. Okey. Tuan-puan sekalian, anak-anak mungkin ketika ini masih bayi, mungkin baru dihantar ke tadika atau kini belajar di sekolah rendah. Ingat, mereka membesar dengan cepat. Maka manfaatkan kesempatan yang ada sementara ada sebaik mungkin. Peluang mendidik anak cuma 1 kali sahaja. Tuan-puan sekalian, mendidik anak ketika kecil, bayi kanak-kanak, umpama seperti mengukir di atas batu.
Mendidik anak bila dia dah mula dewasa, dah sekolah menengah, ibarat seperti mengukir di atas air. Faham maksud saya? Sebab itu penting sangat ketika umur mereka 10 tahun ke bawah ni, mereka macam span. Mereka serap. Walaupun kita tak tahu lagi impact dia akan datang. Kita tak tahu, tak nampak lagi impact dia tu. Tapi anak sedang menyerap. Itu tempoh dia menyerap. Mendidik anak dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan akhlak kita, waktu 10 tahun ke bawah ibarat mengukir atas batu. Maksudnya kesan dia jangka masa yang lama. Pengajaran tu terpahat dalam ingatan dengan sangat lama. Tapi umur yang sudah besar, dah remaja, dia ada banyak rejection. Apa yang kita cakap, dia reject dengan apa yang dia nampak kita. Mak cakap macam tu dia. Walaupun dalam fikiran ataupun dalam hati dia. Faham ya? Masya Allah. Okey, boleh teruskan tak ni? Masih berada di alam nyata? Okey, ada tangan kanan semua? Tangan kanan. Alhamdulillah ada tangan. Tangan ni banyak buat apa? Banyak belai anak ke banyak cubit anak ni? Banyak tak belai suami ni? Banyak. Oh, Alhamdulillah. Okey, letak atas bahu orang sebelah. Letak betul-betul atas bahu orang sebelah. Makasih Datuk. Datuk, Masya Allah, sangat bagus. Tengok Datuk bagi contoh. Tak apa, saya tahu puan jauh. Ni pun tak boleh. Gitu. Okey. Tepuk sikit bahu orang sebelah. Berubahlah. Bila kau nak berubah? Okey, ikut lagi. Tepuk. Asyik tengok telefon je. Baca Quran tak? Okey, saya sekarang nak minta tuan-puan urut orang sebelah. Penat tu, malam tadi tahajud tu. Okey, urut bahu. Bertuah, ketua pengarah urut. Oi, kena catat hari ini dalam sejarah. Okey, urut. Dia ngantuk. Pesan, kau ni ngantuk pula. Sentap ngantuk. Gitu kan. Okey, lepas urut, tumbuk. Tumbuk kuat-kuat. Lepaskan. Yang rasa tak puas hati tu, geram tu lepas. Okey, tumbuk betul-betul. Pergi dekat bawah sikit pinggang. Jangan kira berapa lapik pinggang dia. Okey, tumbuk sikit kat bawah. Okey, sekarang saya minta tangan ni buat macam ni tapi lengkung sikit. Tepuk tu kuat sambil sebut Ya Salam. Apa maksud Ya Salam? Sabar. Allah yang maha menyembuhkan. Allah yang maha memberikan kesejahteraan. Okey, sekarang tepuk kuat-kuat. Ya Salam. Kiri kanan. Tepuk kuat-kuat. Ya Salam. Ya Allah yang maha menyembuhkan. Keluarkanlah segala penyakit daripada tubuh badan sahabatku ini. Gitu. Okey, sekarang angkat tangan kiri. Okey, urut kawan sebelah kiri pula. Ya, siang Datuk. Kau tak Datuk tak diurutkan. Okey, urut bahu. Kiri kanan. Bagus Doktor. Makasih Doktor. Okey, urut pinggang. Okey, ini pilihan ya. Okey, sekarang tumbuk. Okey. Kuat tumbuk. Sampai bunyi Okey, sekarang tepuk Ya Salam. Ya Allah yang maha memberi sejahtera. Sihatkanlah tubuh badan sahabatku ini. Jadikanlah dia orang yang rajin. Ya Allah, rajin solat. Rajin baca Quran. Rajin masak. Okey, Alhamdulillah. Okey, tengok depan. Okey, tepuk untuk diri sendiri. Okey. Nanti balik, boleh tak urut pasangan? Ini antara perkara yang kita dah lama tak buat. Sebenarnya urut pasangan sekejap je. Kalau kita buat rutin, ia sangat bagus. Urut ni, urut sikit. Lepas tu kita tumbuk, lepas tu buat karate. Masa tepuk tu doa, Ya Salam. Ya Allah, isteriku ni penat ya Allah, beri dia kuat sehat ya Allah. Ya Allah, suamiku ini berat tulang ya Allah, ringankan tulangnya. Mungkin kalsium terlebih ya Allah. Apa-apa sajalah. Sebab apa?
kita kadang urut ni tukang urut lah, pergi spa, pergi sekian-sekian. Kasih sayang boleh dibina. Urut depan anak-anak. Apa yang Imam Syafi'i sebut? Aku mengurut ataupun ya, ibaratnya gitu, aku mengurut, berbakti pada ibuku. Mengurut. Saya tak ingat exactly Imam Syafi'i ataupun imam mana, tapi imam yang muktabar besar. Lebih aku cintai, lebih daripada aku bangun sepanjang malam. Nak kata besarnya pahala, kita ini bukan kata pahala mengurut, pahala menggembirakan hati pasangan, pahala meringankan tubuh badan. Maksudnya pahala kita berbuat baik kepada pasangan, pada ibu ayah. Balik kampung, kadang-kadang sekali pun kita tak sentuh badan ibu ayah kita. Sekali-sekala, mak belunjur mak, urut kaki. Mak segan, tak biasa buat. Tak apa mak, orang nak urut, bagilah orang urut. Okey, mak pusing belakang, urut bahu. Sebab ramai hari ni anak-anak bila balik kampung pun sibuk telefon, sibuk tengok movie juga. Lepas tu hanya gembirakan mak ayah ni dengan apa? Dengan jom mak pergi makan, jom mak pergi shopping. Padahalnya ketika itu ibu ayah sebenarnya perlukan sentuhan daripada anak-anak. Jadi suami isteri pun perlukan sentuhan. Buat, okey, ibu ayah sekalian, kita buat baik pada pasangan, kecuali yang sensor lah. Selebihnya buat depan anak-anak. Buat depan anak-anak. Contoh baca Quran depan anak. Biar anak-anak tengok kita baca Quran. Solat sunat, buat solat depan anak-anak. Ini adalah situasi yang selamat daripada riak. Kita nak riak apa dengan anak? Kita nak riak dengan pasangan? Ahli keluarga adalah manusia yang susah kita nak riak bila buat amalan. Betul atau tidak? Berbanding dengan orang luar. Tapi ahli keluarga, sebab suami kenal kita, anak pun kenal kita. Ada ibu ni mengadu pada saya. Ustazah, anak saya malah baca Quran. Nak habis satu muka surat tu. Ya Allah, Ustazah, payahlah. Hilang sabar saya, Ustazah. Saya pernah koyak Al-Quran. Macam-macam lah. Ya, ada ibu-ibu yang mengaku siap tulis lagi. Sebenarnya memang ujian bila nak didik, nak ngajar anak Quran. Ujian yang berat. Okey. Jadi saya kata macam ni lah puan. Anak umur berapa? Sekolah menengah ada, sekolah rendah ada. Semua lihat baca Quran. Ya, kalau tak suruh tak baca, Ustazah, gini-gini. Saya kata macam ni lah puan. Puan berhenti paksa anak. Dalam tempoh 2 minggu ni puan buat. Puan baca Quran. Puan tak perlu ajak anak bersungguh-sungguh. Dia nak datang-datang. Puan baca ikhlas kerana Allah. Memang sebab puan nak baca, puan harap pahala daripada Allah. Puan baca sungguh-sungguh kerana Allah. Bukan kerana harap anak datang, tak. Sebab boleh jadi sama ni, kita nak anak ngaji tu, ada sebab-sebab dunia yang kita nak. Kita tak ikhlas sangat pun mengajak anak tu mengaji. Sebab itulah kita seolahnya susah nak ngajar ngaji anak ni. Lepas dia buat, beberapa ketika, saya tak tahu 2 minggu saya tak ingat. Lepas tu cerita balik. Ustazah, saya nak cerita ni. Saya tak ajak anak. Seminggu anak tu macam tengok, saya ngaji je. Saya ngaji 3 muka surat, 4 muka surat lama. Saya betul, Ustazah, betul. Pasal cakap, hati kita kena jaga. Saya bukan, selama ni mungkin saya ngaji, saya nak suruh anak ngaji. Saya niat ngaji supaya anak contoh saya. Tapi saya belajar untuk ikhlaskan hati saya. Memang saya yang nak pahala daripada Allah. Apa yang berlaku, dia kata anak datang-datang, kalau dulu 1 muka surat Ustazah payah, saya pula tak ada masa nak ngaji. Sebab masing-masing nak 2 muka surat, nak 3 muka surat. Rupanya tuan-puan sekalian, mendidik anak bermula daripada diri kita. Bermula pada diri kita. Saya nak sebut Ustaz Al-Quran ni, saya ada adik 10 orang. Mak saya guru fizik, guru sains lah. Fizik, math. Mak saya dah pencen, umur mak saya sekarang 61. Saya umur 41 tahun ni, mak saya 62. Muda lagi kan. Maksudnya tak adalah tua sangat. Ayah saya businessman, berniaga, macam-macam perniagaannya, sibuk. Tapi bab Al-Quran, 10 orang anak, mak ayah tak pernah bagi pada mana-mana ustaz, mana-mana guru untuk belajar. Daripada alif sampai khatam 30 juzuk, semua khatam dengan mak ayah. Ada seorang anak yang apa tu kita panggil sindrom apa tu, yang tengok huruf terbalik tu. Disleksia kan. Dia memang tulis terbalik, dia pun tengok terbalik, struggle sangat. Itu pun boleh khatam 30 juzuk dengan mak ayah. Mak ayah saya bukan ustaz, bukan ustazah. Maksud kalau orang kata ustaz, ustazah bolehlah ngajar anak ngaji. Tuan-puan sekalian, apa yang saya perhatikan, bila ibu ayah titik berat pasal Al-Quran dan ajar sendiri anak. Kalau ibu-ibu rasa, ini antara pendidikan, the most powerful pendidikan lah, mendidik anak dengan Al-Quran.
Sebab apa? Kita luang masa dengar anak ngaji 10 minit je. Allah akan ubah akhlak dia. Allah akan ubah dia punya fokus dia dalam belajar. Allah akan, the rest, kita sebut the rest, Allah yang akan uruskan. Ibarat macam tu. Sebab kita kadang-kadang macam-macam tip parenting kita baca, buku parenting kita baca, kursus parenting kita pergi. Rupanya basic yang mana Nabi suruh, ajarkan anak kamu dengan Al-Quran. Ramai ibu bapa hari ini memang serah pendidikan Al-Quran ni pada ustaz, pada kafar, pada guru-guru. Saya tahu di kalangan kita ada yang tak boleh baca Quran dengan baik, tapi takkan tak boleh nak ajar Iqra' 1. Kalau tahap kita boleh ngajar anak Iqra' 3, Iqra' 4 rasa tak confident, masa tu baru hantar kat ustaz. Tetapi walaupun dia dah mahir, ibu ayah belum terlambat. Pastikan anak kita khatam dengan kita walaupun 1 kali. Sekarang kita boleh buat. Malam ni kita boleh buat. Lepas maghrib, setiap anak baca 1 muka surat. Setahun lebih, khatam. Biar anak khatam dengan kita walaupun 1 kali. Luar biasa tuan-puan sekalian. Saya fikir-fikir balik, kami 10 adik-beradik, mak ayah tak sempat pun nak fokus didik, tegur, sekian-sekian. Sebab mak guru sekolah sains yang elit. Kan kelas tambahan, hujung minggu kan. Saya fikir sibuk, adik-beradik 10 orang. Kejap adik-adik, kejap adik-adik. Ya, kejap adik-adik. Itu pun gugur 5-6 kali. Maksud mak saya macam, saya fikir mak saya memang seorang yang sibuk. Tak sempat pun nak bagi perhatian, okey, tentang akhlak pembinaan semua ni. Ayah pun sama sibuk. Saya pada berniaga, dia sibuk dengan macam-macam. Tetapi dia jaga, mereka jaga Al-Quran ni. Usaha juga, lepas maghrib wajib baca. Hujung minggu, lepas subuh. Semua anak, 10 orang, semua khatam dengan mak ayah. Luar biasa atau tidak? Bagi saya luar biasa. Bagi saya tak tahu, itu pengalaman saya membesar. Ibu ayah hari ini, kalau fokus yang tu je, dapat setengah muka surat 1 malam lepas maghrib. Anda akan nampak banyak yang surprise. Yang kita tak jangka. Tiba-tiba anak tu, Umi, ada apa-apa nak tolong tak? Itu kalimat keramat tau keluar daripada anak. Anak, Umi ada apa-apa nak tolong tak? Ui, saya kalau dengar, makasih, terbaik. Sebab kita tak nak, kita yang suruh. Tanyalah Umi, nak tolong apa-apa ke tak? Nak daripada diri dia tu. Faham kan? Allah akan jaga kasih sayang. Anak tu sayang kita. Sebab apa? Ia mengalir dalam proses kita sama-sama, rahmat Allah turun, Al-Quran. Perkara yang kedua, pendidikan terpenting, ibu ayah. Solat. Dan ini paling payah. Al-Quran pun payah. Tapi solat, bayangkan ya, kita tengah buat kerja rumah, bunyi azan. Azan kedengaran. Kita tinggalkan kerja kita, kita pun solat. Kita tengah tengok TV, short-short, dengar azan, kita pun terus off. Apa yang anak kita belajar? Allah paling utama. Dia tengok pada ibu ayah dia, tak perlu mak ayah berbuih mulut. Paling utama Allah, kena buat kerana Allah, apa saja mengharapkan redha Allah. Kita seolahnya kita tak perlu nak cakap lebih, kita buat. Anak ni tengok, Masya Allah, apa-apa utamakan Allah. Panggilan Allah nombor 1. Anak yang macam ni, ibu bapa yang macam ni, tak perlu menagih-nagih pun dengan anak. Kalau Umi panggil, berhentilah main game tu. Kalau Umi panggil, tak perlu. Orang yang sentiasa mengutamakan panggilan Allah, Allah akan utamakannya. Orang yang sentiasa beri perhatian kepada Allah, apa hak Allah, kehendak Allah, Allah akan beri perhatian. Orang yang jaga Allah, Allah akan menjaganya. Ini hadis Nabi. Nabi bersabda, ketika ini Nabi beri nasihat ni kepada Ibnu Abbas. Nabi berkata, wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masa ni kanak-kanak, umur lebih kurang 9 tahun, 10 tahun, kecil. Nabi bersabda apa kepada kanak-kanak? Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Wahai Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan dia berada di hadapanmu. Ibu bapa yang jaga hak Allah, solat je terus stop, buat apa-apa urusan, melainkan tengah goreng ikan, tak boleh stop nanti. Habiskan goreng ikan tu, tutup, nanti sambung balik. Apa yang berlaku, sebagaimana hadis Nabi ni, kamu jaga hak Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan jaga anakmu, Allah akan jaga pekerjaanmu, Allah akan jaga rizkimu. Betul tak payah nak buat ni? Kita selalu solat lambat. Kita selalu cakap macam ni, nanti dah settle semua semayang, barulah boleh semayang khusyuk. Sebab dah settle semua, tak fikir-fikir dah. Sebenarnya itulah permulaan tidak khusyuk. Bila meletakkan Allah di hujung pekerjaan.
Soalannya, biasa kita letak ujung-ujung ni benda yang tak penting. Ini lebih penting, lebih penting, lebih penting, lebih penting. Kita buat alasan nanti dah settle semua baru khusyuk. Rupanya masa tu semayang dah penat apa semua benda fikir dalam kepala. Allahu Akbar. Okey, jadi pendidikan Al-Quran, pendidikan solat. Okey. Wahai para lelaki sekalian. Mana afdal orang lelaki? Solat di rumah ke solat di masjid di surau? Yes. Lelaki afdal, tak ada bahas, tak ada ragu-ragu, tak ada pertikaian. Afdalnya adalah di masjid di surau. Afdalnya di masjid di surau. Habis tu ustazah bila nak solat berjemaah satu keluarga? Solat sunat. Solat sunat buat jemaah keluarga. Sebab itu contoh solat sunat hajat, solat tahajud pun boleh buat sama-sama, solat sunat taubat pun boleh buat sama-sama. Pagi tadi, kuliah Riyadhus Shalihin, saya baca hadis Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang menyiapkan kelengkapan keperluan untuk suaminya keluar berperang, berjihad, maka dia seumpama berperang juga. Dia dapat pahala yang sama. Padahal dia siapkan bekalan tu sejam je. Nak pergi perang tu berhari-hari, berbulan. Menghadapi musuh dengan keadaan yang sangat menakutkan. Maksud dengan pedang apa semua. Seorang isteri, dia tak dapat pergi masjid surau, tapi suami pergi sebab ada anak kecil, dia uruskan sekian-sekian. Dia dapat pahala jemaah tu. Kalau kita orang perempuan buat alasan, bang semainlah kat rumah, saya pun nak pahala jemaah. Sebenarnya kita yang memudahkan suami kita pergi jemaah, kita dapat pahala jemaah. Walaupun kita semayang seorang kat rumah. Sebab siapa yang menyumbang kepada seseorang itu boleh buat sesuatu kebaikan, dia dapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Ini hadis yang sahih dan kita ada saling banyak. Siapa yang menganjurkan satu kebaikan ataupun dia yang memudahkan satu kebaikan itu dilakukan, dia mendapat pahala yang sama seperti orang tu buat walaupun dia tak buat, tanpa mengurangi sedikit pun. Tuan-puan sekalian, Nabi pernah nak bakar rumah orang lelaki tak pergi masjid surau. Sampai ada perbahasan ulama berkenaan dengan diterima atau tidak lelaki yang solat selain daripada masjid ataupun surau. Maksudnya dia tak solat berjemaah. Pasal sah semayang seorang kat rumah. Tapi Allah terima atau tidak sampai tahap tu. Sebab Nabi menunjukkan kemarahannya bila lelaki tak solat di rumah Allah. Tuan-puan sekalian, apa yang tuan-tuan dapat? Saya dulu, masa jadi perunicah rumah tangga, suami-suami yang datang mengadu masalah anak, masalah isteri saya gini-gini, anak saya macam ni, saya masalah kewangan, saya masalah itu. Saya akan tanya, encik semayang kat masjid tak? Apa kaitan Ustazah dengan masalah saya ni? Ustazah panggillah isteri saya, nasihat dia sikit. Saya kata saya akan panggil isteri encik, tapi 2 minggu dalam tempoh ni boleh tak encik pergi solat dekat masjid? Encik pergi solat dekat masjid. Malulah, saya tak pernah muncul, tiba-tiba nak muncul. Kalau gitu encik pergi masjid kampung sebelah. Pergilah masjid jauh, dah malu kampung ni tak pernah muncul, duduk 10 tahun, tak pernah pergi masjid, malulah kan. Lepas 2 minggu, banyak klien lelaki kalau yang buat, sebab dia terdesak sangat dah. Saya kata, encik buat ni. Saya tak nak cerita panjang, tapi ni encik buat dulu. Nanti 2 minggu saya panggil encik dengan isteri sekian-sekian. 4 tahun saya jadi punding cara, ketua unit runding cara. Jabatan agama, masa saya bertugas di JAKIB. Lepas tu, lepas 2 minggu, kadang 3 minggu. Ada setengah tu dia call je. Saya call Ustazah Asma, ya. Case close. Tutuplah file tu. Kenapa encik? Settle dah settle masalah. Isteri dah berubah. Adalah Ustazah, isteri tu makin berubah lah. Sikit-sikit. Masalah encik kewangan lagi tu, Alhamdulillah. Apa yang berlaku? Itulah, isteri tu gini-gini. Encik perasan tak? Encik yang berubah, bukan isteri. Encik berubah dulu. Lepas tu saya jelaskan sebenarnya apa yang berlaku. Janji Nabi, janji Allah dan Rasulnya paling ditepati, betul atau tidak? Apa janji Rasulullah? Rasul bersabda, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah akan dinaikkan darjat, digugurkan dosa dan akan diberikan setiap langkahnya pahala sedekah. Dan bila suami duduk dalam masjid ni, didoakan pula oleh para malaikat. Nabi bersabda, orang yang berdiam di rumah Allah ni didoakan dengan 3 doa. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia dan terimalah taubatnya. Malaikat doa. Belum pahala solat jemaah lagi, tak cerita pahala solat jemaah lagi. Ada yang masalah berhenti kerja, rupanya dengan solat jemaah, Alhamdulillah saya dah dapat kerja Ustazah, terima kasih. Jumpa dengan orang tua, rupanya jumpa dengan bos yang solat dekat masjid.
Bila bos ni tengok borak-borak sikit, terus ambil kerja. Sebab bagi bos ni, orang mari solat masjid ni orang yang bagus ni. Padahal baru pergi je. Baru seminggu je, baru 2 minggu je. Saya cakap encik pergi masjid kerana Allah. Saya tak tahu macam mana Allah akan tolong encik, bagaimana Allah akan ubah, sebab saya tak boleh ubah. Allah sendiri berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh ubah orang yang kamu sayang. Kamu tidak boleh mengubah anak kamu, hati isi kamu, hati suami kamu. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah akan mengubah, memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Lepas tu saya kata, kalau pergi masjid jangan niat supaya isi berubah. Niat memang untuk diri, kerana Allah. Allahu Akbar. Jadi suami, lelaki, imej saya membesar, susah sangat saya nak tengok ayah saya solat di rumah. Sangat susah. Dia sakit, dia penat, dia balik pukul 4-5 pagi pun, subuh mesti di masjid. Macam mana pun, betapa dia jaga benda tu, imej kita anak-anak membesar tengok ayah. Dan ayah adalah orang pertama yang kejutkan seluruh ahli keluarga. Ini pun powerful tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh istiqamah. Biar ayah tu yang pertama bangun, kejut isteri anak-anak. Ayah yang macam ni tak perlu minta, tak perlu cakap banyak, anak memang akan taat. Anak akan hormat. Kredibiliti seorang ayah tu sangat tinggi. Bukan ayah yang terakhir bangun. Mak yang bertempit. Bangun. Tengok ayah tu tak bangun-bangun lagi. Susah betul nak bangun. Ni kalau kiamat ni pun tak tahulah ni bangun ke tak ni. Mak 20 tahun kahwin tau, tak pernah sekali yang kau kejut mak tau. Mak yang kejut 20 tahun. Aduh. Lepas tu ayah yang macam ni minta nak dihormati oleh isteri. Nak minta ditaati. Tapi tak boleh jadi role untuk satu perkara. Bangun kali pertama dan kejutkan, ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi khusus. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun lalu mengejutkan isterinya. Dan jika isterinya tak mau bangun, lihat, lalu memercikkan air ke wajah isterinya. Tapi kena bincang dululah kau nak buat ni ya. Malam ni terus praktis terus. Bang, bangun bang, ambil air. Hei, apa ni? Sebab tak cakap awal-awal. Ustazah yang cakap. Jangan nak marah saya, marah Ustazah Asma. Ramai suami-suami nak marah saya sebab isteri buat hujah saya. Ustazah yang cakap tahu, bukan saya. Kan main lagi. Tak apalah, saya redha je. Tuan-puan sekalian, hadis Nabi. Lepas tu, Nabi sambung lagi hadis tu. Allah merahmati seorang isteri yang mengejutkan suaminya. Dan bila suaminya enggan, bercikkan air ke wajah. Maksudnya, kita boleh faham sangat. Ada sebuah keluarga memang suami contoh tauladan terbaik. Ada sebuah keluarga isteri contoh tauladan terbaik. Dalam bab didik anak, jangan kita bergaduh. Awak patut didik anak. Awaklah, awak lelaki, awak bakal dipertanggungjawabkan. Kami semua ini awak akan ditanya oleh Allah di pada mahsyar kelak. Awak ingat senang orang masuk syurga, saya akan tuntut, anak-anak akan tuntut, awak tahu tak? Oh, gitu. Tuan-puan sekalian, dalam bab tanggungjawab mendidik anak-anak, sebenarnya kedua-duanya sama berat. Bukan suami je. Suami ada bahagian, isteri ada bahagian dalam mendidik. Suami karakter sebagai lelaki dalam rumah tangga, isteri sebagai wanita dalam rumah tangga. Sebab kita ada anak lelaki perempuan, walaupun anak kita satu jantina saja, semua perempuan atau semua lelaki, kedua-dua perlu dididik dengan dua contoh yang berbeza. Lelaki macam ni, perempuan begini. Tuan-puan sekalian, saya sebut begitu sebab hadis Nabi. Bukan saya cakap. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya kepimpinan kamu. Nabi sambung lagi, hadis itu panjang. Nabi bersabda, setiap raja adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinan. Setiap rakyat adalah pemimpin, akan ditanya kepimpinan. Kita ingat, kita lepas. Kita duduk cakap, esok menjawablah menteri, menjawablah Perdana Menteri, menjawablah sekian-sekian. Kita sebagai rakyat, kita akan ditanya oleh Allah. Apa tanggungjawab kamu sebagai rakyat? Kamu buat apa? Ini tahu nak komplain semua. Padahal ada yang betul patut support. Subhanallah. Okey. Kemudian hadis itu bersambung. Setiap lelaki adalah ketua dalam rumah tangganya. Dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan setiap wanita adalah ketua dalam rumah tangganya. Dia akan ditanya. Nampak tak adil di situ? Memang lelaki yang perempuan dalam rumah tangga, bab mendidik, dalam bab-bab yang lain adalah equal, kita kata. Dia adalah sama. Sama berat. Okey. Tuan-puan sekalian. Kita tengok, masa dah habis kan? Kita nak buka soalan sebab mic ada 6. Jadi, patut ada 6 soalan. Oh, ini antara mic paling banyak lah sepanjang saya ceramah pengalaman hidup saya. Biasa ada satu sebelah. Ini dia bagi 6. Kita buka kepada soal jawab.
Mungkin berapa soalan. Saya tahu masa dah habis. Sekarang pukul berapa, Dik? 11.58. Patut habis pukul 12 ke patut 11.45? Sepatutnya 11.45 kan? Kita dah lebih dah sikit. Datuk, boleh ke kita buka soal jawab sikit? Okey. Alhamdulillah, Datuk kata okey. Okey, tuan-puan sekalian, wakil perempuan, silakan. Berebut-rebut dia orang nak tanya. Sampai, tak apa kau, tak apalah kau. Macam tu. Dia orang berebut tu. Terbaik staf Datuk ni. Dia orang berebut nak tanya. Wakil lelaki, silakan. Tanyalah apa-apa, buat-buat tanya. Buat-buat macam involve. Macam tu. Okey, 5K. 5,000 yang sedang menonton. Terima kasih. Masya Allah. Yang hadir 50,000. 5K yang hadir, moga dapat manfaat. Walaupun kita punya slide ni, banyak lagi ni. Tapi hadis ni kita dah baca. Okey. Soalan? Oh, memang MPOB ni tak punya soal je. Tanyalah, janganlah malu. Ini peluang. Walaupun itu soalan kita, kita boleh cover. Saya mewakili kawan saya. Gitu. Siapa yang tanya soalan, silakan tuan. Saya nak bagi hadiah. Nanti hadiah, tuan akan dapat hadiah. Ada produk saya akan bagi. Bagi hadiah buku Ada Syurga di Rumahmu. Okey. Waalaikumsalam. Tadi kita mungkin kita dah tertahan dan mungkin kita dalam beri masa ke rumah dan kita dalam beri sedikit belakang yang pada itulah pada anak. Betul. Mungkin dari sejarah jadi makai bagaimana mereka contoh petani dengan ubah kemana satu cara yang mereka bukan yang secara pasti untuk memberi fungsi kepada anak bahawa kalau anak-anak akan mula dalam kita satu kata dan itu dekat anak mungkin itu ayah atau pertama dan mungkin anak-anak supaya dia tak jadi nak buat itu. Itulah jadi kejutan budaya. Terima kasih tuan. Tepukan gemuruh. Soalan yang sangat baik. Perasan tahu tidak, soalan itu terbit daripada rasa nak bertindak, nak buat sesuatu. Alhamdulillah. Kita semua perlu bertindak. Dalam banyak perkongsian tadi itu mesti ada sesuatu yang menyentuh ataupun yang kita rasa kita perlu berubah kan. Okey, saya nak sebut kita tidak pernah terlambat untuk berubah dan tidak pernah terlambat untuk memperbaiki keadaan. Kadang-kadang ada yang tanya, Ustazah, anak-anak saya dah besar, dah kahwin. Saya dah terlambat dah nak didik anak. Saya akan cakap tak pernah terlambat. Kecuali mati je, baru sebut terlambat. Masa dalam kubur tu barulah kita boleh cakap terlambat. Selagi mana kita hidup dan selagi mana kita masih mampu memberi tunjuk dan bercakap dan berkata, kita tak ada istilah terlambat. Jadi tuan, dalam hal kejukan anak, kan? Kejukan ahli keluarga. Mungkin tuan boleh cakap dekat isteri lah dulu. Okay, so insyaAllah saya kejutkan awak dulu. Tapi kalau saya tak kejut, awak kejut pasal awak tidur balik. Okay, subhanallah. Sebab bila dia tak biasa, awak faham, tak adalah suruh isteri tidur balik. Tapi awak jangan kejutkan anak esok, biar saya yang kejutkan. Tuan-puan kejutkan anak macam mana? Bangun. Okay, mula ketuk pintu kan. Tapi ibu ayah wajib ada kunci pintu bilik anak. Ibu ayah wajib ada. Anak-anak dibenarkan kunci sebab anak perempuan kena kunci pintu kalau ada anak lelaki. Mesti wajib. Banyak dah kes saya. Saya bukan nak takutkan, saya ingatkan. Bukan tak percaya pada anak, berhati-hati. Ayatnya berhati-hati. Dah banyak kes sumpah maram, adik-beradik perempuan lelaki suka sama suka. Buat pengakuan pada saya, mereka selalu berzina. Hubungan suka sama suka bermula daripada sama-sama tengok movie. Movie tu kan ada selit-selit. Kalau Netflix sekarang sangat bahaya ibu ayah. Netflix tu banyak sangat cerita yang tak ada tapis langsung, tak ada sensor langsung. Memang dahsyat sangat. Mak ayah balik lambat, adik-beradik sama-sama tengok. Diorang bergelora dalam, cover. Tapi bila ada ruang, mereka melakukan. Adik-beradik, kakak dengan adik lelaki, abang dengan adik perempuan. Ada yang call saya, Ustazah, kami ni
Hari-hari kami buat. Mak ayah tak tahu. Bila waktu malam mak ayah dah tidur. Faham tak? Kami dah tak tahu nak cakap macam mana, tapi kami menyesal, kami nak berhenti, tapi kami dah ketagihan. Tak boleh bayangkan adik-beradik. Sekolah agama, bukan tak sekolah agama. Mak ayah bagi didikan yang elok. Lepas tu saya sarankan kamu minta dua asrama. Pindah minta ni sebab kamu tak ada cara lain. Oh, dah bincang Ustazah, mak ayah tak nak anak-anak dua asrama. Bukan satu dua kes, banyak kes macam ni. Mak ayah tak sedar anak menghadapi gelora dan dengan ketagihan, dengan tarikan seksual tu sangat dahsyat. Okey. Jadi, bila anak perempuan kunci, bila anak lelaki nak kunci, terpulang. Tapi ibu bapa ada kunci. Kalau cara saya, kita boleh ketuk. Cuma bila ketuk, anak tu akan bangunlah. Baguslah supaya dia bangun buka pintu. Tapi kalau kita buka, kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kejutkan anak dengan salam. Ini ada hadis Nabi. Wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu ahli keluargamu, ucapkanlah salam. Maka nescaya rahmat Allah akan turun kepadamu dan ahli keluargamu. Sampai anak tu jawab, Assalamualaikum. 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 Luqman. Assalamualaikum Luqman. Umi, waalaikumsalam. Gitulah lebih kurang. Sebab apa? Kita mula dengan doa. Ya Allah, sejahterakanlah anakku ini. Lepas tu, okey, semua dah bangun. Anak perempuan 3 orang, anak lelaki 3 orang, anak perempuan orang. Okey, duduk, semua duduk. Baca doa, bangun tidur. Alhamdulillahilazim. Okey, kemas katil. Wajib disiplinkan. Bangun je, lepas baca doa, kemas katil dulu. Bukan terus pergi tandas. Tak, kemas dulu katil. Bila dia buat aktiviti tu, kita dah tahu dah. Dia akan mula sedar tak sedar macam ni. Maksudnya mula dah makin sedar lah. Okey tuan, kepada tuan yang bertanya, Masya Allah, tuan boleh je bermula terus. Puan-puan boleh je bermula terus. Kita boleh kejutkan suami, bang. Bangun-bangun. Abang pergi kejut anak-anak ya. Kita minta, kita bantu suami biar anak ada image ayah yang kejut. Dan itu yang berlaku pun dalam kehidupan saya membesar. Memang ayah akan kejut. Kalau anak bilik perempuan, ayah akan ketuk je sebab takut anak perempuan terselak ke apa ke kan. Dengar suara anak, lepas tu suruh anak buka. Okey, baca doa, sekian-sekian. Kita guide anak kita kena buat apa. Sampai satu ketika, tuan-puan sekalian, kita dah boleh buat giliran kejut siapa yang bangun paling awal. Itu yang kami cuba apply dalam keluarga kami. Kami keluarkan jadual 7 hari. Hari Sabtu siapa bangun dulu, Ahad siapa bangun dulu. Pukul 5. Sampailah anak yang darjah 2 pun masuk sama dah. Kecuali yang tadika, dia tak boleh masuk lagi lah. Jadi setiap hari ada nama. Malam kita ingatkan, esok siapa kena kejutkan? Okey, esok Maisarah. Memang dia akan pastikan, dia akan time jam sebab dia kena kejutkan semua. Apa yang kami cuba terapkan supaya dapat doa daripada yang Rasulullah sebut. Siapa yang bangun lalu mengejutkan pasangan, mengejutkan siapa-siapa. Apa yang dia dapat? Pahala buat ibadah selepas itu, dan pahala orang yang bangun sebab dia kejut, buat ibadah lepas tu dia dapat pahala. Sebab dia yang kejut untuk solat subuh. Jadi dia bukan hanya dapat pahala dia je solat subuh. Sebab dia orang tu bangun dan solat subuh. Jadi bila buat giliran macam tu, mula-mula kena upah juga. Siapa yang berjaya RM5. Jadi berialah dia, tak sabar nak hari giliran dia bangun awal. Kumpul RM5, RM5. Lama-lama dah tak ada dah. Duit tu dah tak ada, mereka dah terbiasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Bincang dengan isteri, mungkin boleh bagi tahu anak-anak. Esok Abi yang kejut ya. Esok Papa yang kejutkan anak-anak. Boleh je bagi tahu. Tak bagi tahu pun tak ada masalah. Masya Allah. Terima kasih. Dan soalan terakhir daripada wanita. Ya, silakan puan. Oh, sini pun ada. Okey. Tak apa, 2. Boleh? Silakan. Tak apa, kita bagi puan ni dulu. Okey. Okey, cubaan, dugaan, ujian. Mungkin yang belakang. Okey. Saya rasa kena mic belakang kot. Okey. Terima kasih di atas ceramah ini. So,
berkenaan mendidik anak pertama ni, saya nak tanya, jika macam ibu bapa macam dalam sekarang kan media sosial, gadget, so jika anak-anak ni memanglah dah kita tahan atau terdedah, macam mana kaedah terbaik ibu bapa menangkap Okey. Soalan ni sangat bagus. Tepukan gemuruh. Semua bagus. Saya sebenarnya soalan tadi, Tuan yang tanya, Tuan ada sebut ayat ni tadi. Macam mana kita mungkin dah ada tersilap. Kita boleh tak padamkan memori? Apa kesilapan kita masa kita buat pada anak dulu, kita luar kawalan diri, kita pukul dia. Okey, nak memadamkan tu memang agak susah. Tetapi dengan konsisten kita buat baik, beri kasih sayang, beri perhatian, dia boleh membuatkan memori tu ada, tetapi digantikan dengan memori yang lebih baik, membuatkan memori yang sedih tu, yang tak gembira tu dah tak rasa apa-apa. Faham ya? Anak kita mungkin tak lupa. Saya kadang cakap dengan anak pertama, ingat ke dulu Umi? Ingat dulu Umi garang ni, contoh kan. Dulu Umi ada ni. Tapi tak ada apa Umi faham sebab apa Umi macam tu masa dulu tu. Gitulah kan. Masa tu Umi pun muda lagi, tak macam sekarang dah tua. Dulu lain. Okeylah. Maksudnya belum terlambat untuk kita menggantikan memori yang baik, memori yang indah, walaupun kita dah banyak buat kesilapan. Jadi kita serah dan minta tolong dengan Allah. Okey, soalan puan, sekarang anak dah ketagih. Apa yang kita perlu buat? Kami pernah mengalami permulaan pendidikan anak kami ketagih. Biasalah ibu muda masa tu bagi anak, sebab apa? Anak boleh duduk diam bila pasang cerita-cerita tu. Kita nak masak, kita nak buat kerja rumah. Jadi terlongok, dia tengok kan. Maksudnya dia boleh duduk diam dan mudah sikit nak suruh dia tidur. Kalau kita suruh tidur dengan zikir, la ilaha illallah, lagi tak tidur dia. Tapi bila letak phone, dia pun duduk, lama-lama dia lelap. Ini satu perkara yang besar sebenarnya tuan-puan sekalian. Bahaya sangat bagi anak kita lelap dan kita pun lelap tengok TV. Sebab apa? Kita tahu bila kita nak proses daripada sedar kepada tak sedar diri tu, kepada tidur tu, kita akan berada di satu, saya tak ingat dari segi ilmunya, ialah minda separa sedar tu kan. Minda sedar, sebelum tak sedar betul-betul, ada satu minda namanya minda separa sedar. Ini adalah minda yang paling kuat merakam ingatan ataupun memori, pesan-pesan. Kenapa Nabi SAW bersabda, ajarkan anakmu kalimah pertama la ilaha illallah. Ingat tak mak-mak dulu, ayah-ayah dulu kalau tidurkan anak dengan buai kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak tak tidur lagi, yang zikir ni tidur dulu. Bila nak tidur ni. Subhanallah. Sebab ulama dulu bijak. Bapa dori anak dengan la ilaha illallah. Okey. Antara kaedah ya, ini saya baca dalam buku parenting yang kajian-kajian sains. Ibu bapa pertama, kalau bab ketagih ni, bila anak nak tidur tu, masa tu ibu bapa boleh bisik. Minda separa sedar tu, nak, anak yang baik. Masa anak macam dekat-dekat nak lelap tu, bisik. Walaupun nampak dia dah tidur, tapi dia baru tidur, sebenarnya minda dia belum tidur. Ada kajian kata ulang 40 kali, 40 hari berturut-turut contoh. Kamu anak yang baik. Kamu tak nak main game, kamu tak suka main game. Contohlah ayat-ayat macam tu, ulang-ulang. Game tu tak bagus. Boleh jadi satu hari ke-39 tak tahulah, dia bangun, mak, orang tak nak dah main game. Game ni merosakkan akal fikiran. Tak adalah sampai tahap macam tu. Tapi saya nak kata, usaha tu dari sudut sainsnya, ia boleh memberi kesan pada minda separa sedar. Ini pernah dites oleh klien saya, suami dia malas. Saya kata bisik masa dia baru tidur. Abang suami yang rajin. Semoga abang jadi rajin. Selain pada doa. Suami dia bagus. Jangan kena jekah pula kan. Maksudnya dia dah tidur tu, baru-baru tidur. Dia bisik gitu je. Dia kata satu hari Ustazah, Masya Allah, tak tahu suami saya berubah macam drastik juga. Okey, tinggalkan yang tu. Kedua, kepada ibu bapa, bila anak kami ada, anak pertama, anak kedua macam tu, bila ambil tantrum, mengamuk, tak kira depan orang dia boleh mengamuk. Itu yang kami nekat, kami sendiri kena kawal diri kami. Tak boleh kami pegang phone depan anak. Ia tak berkesan, kita larang anak tapi anak nampak kita pegang phone. Lepas tu ibu bapa kena sediakan alternatif. Itulah, ibu bapa kena korbankan masa. Alternatif untuk diorang melukis, mewarna,
dan aktiviti. Dan sebab itu kami pelihara binatang. Arnab pun ada 20 ekor lebih. Pelihara kambing tak adalah kat rumah. Apa tu nama? Ikan. Semua mereka ada. Okey, ni suka apa? Oh, suka lukis. Memang beli alat dia melukis. Ni suka apa? Gardening. Okey, bawa dia pergi ni. Ini suka apa? Maksudnya mesti gantikan sebab kanak-kanak dia mesti nak buat sesuatu. Dia mesti nak bergerak. Jangan pula kita sorok je lepas tu tak beri alternatif dia orang nak buat apa. Lepas tu tanya, suka swimming, carilah yang murah-murah. Kami pun dapat yang murah-murah je. Yang swimming sampailah je. Okey, yang ni suka main catur. Yang ni suka Lego. Kita belanja sikit untuk Lego. Oh, ni suka main susun puzzle. Okey, lepas puzzle dia siap, saya buat frame. Tampal kat rumah. Beli puzzle yang 1,000 tu, dia dah minat. Tuan-puan sekalian, ini antara pakar pendidikan yang dia adalah prinsipal di sebuah sekolah yang ternama di Indonesia. Dia kata pelajar-pelajar yang kurang fokus, untuk minggu pertama, minggu kedua, dia boleh cam dah pelajar kurang fokus dalam kelas ni. Ngajar, tengok sana, tengok sini, main kat bawah. Tak ada sebab apa. 1 minggu, 2 minggu, suruh main puzzle je. Siapkan puzzle. Tak masuk kelas pun tak apa. Tak belajar pun tak apa. Yang kurang fokus ni, yang tangan tak hidup diam ni, dia suruh main puzzle. Dia kata lepas itu sebenarnya puzzle tu, dia boleh menyusun otak ni, dia susun balik. Benda yang tak betul, wire-wire yang rosak tu, bukan rosak. Faham ya? Main game ni boleh merosakkan kan? Saraf-saraf otak, saraf mata semua ni. Alih, tapi kena sabar. Nak suruh dia sampai siap. Kita tolong dia. Kita tolong. Kalau yang puzzle, janganlah puzzle yang kecil itu, yang 1 minit siap. Kami beli puzzle anak yang 1,000-1,200 yang halus-halus tu. Dia orang buat memerlukan 3 hari tumpuan. Lepas habis frame, cantik buat pemandangan apa. Tapi apa yang berubah? Fokus mereka dan kesabaran. Dia kata kalau anak hilang sabar, suruh main macam puzzle ataupun main Lego tu, sebab dia perlukan kesabaran. Tapi kita bagi support, boleh sikit lagi, ini. Lama-lama dia punya karakter boleh dibentuk semula. Anak-anak yang ketagih gadget, dia hilang sabar. Dia jadi baran. Dia tak boleh kawal marah. Dia cepat jemu. Anak-anak main gadget, dia cepat jemu. Baca sikit dah jemu. Tak boleh nak habis satu buku. Kita kena tukar dengan game juga. Tapi game yang bagus untuk otak. Itu antara pilihan. Lego, puzzle. Semoga membantu menjawab. Saya betul-betul doa lah. Doa dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya. Kita berada di penghujung. Terima kasih banyak-banyak. Kita lebih 30 minit. Saya mohon maaf ambil masa tuan-puan sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kita kongsikan. Tuan-puan dah tahu dah semua doa-doa. InsyaAllah saya kongsi satu doa boleh? Doa daripada Asma'ul Husna. Iaitu doa Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Boleh ikut saya? Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang maha menjaga. Ya Muhaimin yang maha mengawasi. Bila anak nak pergi sekolah ataupun kita teringat anak-anak kita masa kat pejabat, risau dia kat universiti macam mana, risau dia kat asrama tu macam mana, kita terus menyebut nama Allah ni, Ya Allah Ya Hafiz, Ya Allah yang maha menjaga, jagalah anakku Ya Allah. Ya Allah yang Muhaimin, yang maha mengawasi, tolong awasi anakku Ya Allah. Jangan dia terjebak benda-benda yang tak elok Ya Allah. Kita tak tahu apa yang dia buat kat asrama, lagi universiti. Kita tak tahu macam mana kat sekolah. Mungkin dia jadi mangsa buli. Tapi kita serah pada Allah. Allah akan jaga anak kita. Orang yang nak buli tu, tak ada nak buli, terhalang ke, Allah boleh buat apa saja. Sebab ini perintah Allah. Allah perintahkan apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita mengharapkan Allah jaga anak kita, sebut nama Allah Ya Hafiz. Kita nak Allah awasi anak kita, akhlak dia. Di depan kita memang elok. Kita tak tahu belakang kita. Kita tak tahu dia dekat sekolah. Kok dia pembuli. Tapi Allah akan awasi anak kita. Doa ibu ayah ada doa yang makbul. Selain daripada itu, ayat surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Tak semestinya anak kecil ya. Anak dah kahwin, niatkan je baca doa ni.
Tapi kalau ada anak kecil, kita baca, pegang tangan, baca dekat telinga anak, masa peluk anak. Apa maksud doa tu? Apa maksud? Ar-Rahman, kita sebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kita nak anak kita ini belajar Al-Quran, suka Al-Quran, mencintai Al-Quran. Khalaqal insan, Allah Ar-Rahman yang menciptakan manusia. Masa sebut khalaqal insan, kita bayangkan Allah yang buat anak ni, Allah yang cipta anak ni. Allamahul bayan, maka ya Allah, ajarkanlah dia al-bayan. Apa maksud al-bayan? Penjelasan, ilmu yang jelas, ilmu yang terang, penyuluh, cahaya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal lagi untuk kita beramal. Siapa yang beramal, dia akan dapat hasilnya. Allah beri hasil segera bagi orang yang beramal. Allah bukan tunggu di akhirat, Allah akan beri terus. Sebab Allah itu Maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Saya mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tunjuk sahabat di media sosial. Okey, silakan nak tepuk je bersalah je. Okey. Sebelum MC merampas mic ni daripada saya, nak buat pengumuman sikit. Kat luar sana ada jualan. Ada yang cakap MPOB ni orang kaya-kaya, gaji tinggi-tinggi. InsyaAllah, amin. Kaya kasih sayang, kaya senyuman, kan. Okey, setiap pembelian tuan-puan sekalian sebenarnya adalah satu bentuk sumbangan ataupun infak. Sebab hasil daripada jualan itulah yang kami menampung kos operasi. Macam tadi sebut banyak anak syarikat, kan. Semua anak syarikat baru nak membangun. Kita ada 200 lebih orang staff. Kita punya tim media saja lebih daripada 10 orang. Tiap R&D macam ni lah tim-tim yang turun. Sebab bila kita nak buat kerja dakwah, kita buat sehabis baik. Mesti lebih baik, lebih smart daripada orang yang buat kerja-kerja maksiat ataupun hiburan. Mereka pun berhabis juga. Tapi ini adalah satu belanja yang sangat berbaloi lah. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin ada yang nak tunaikan umrah bersama dengan saya. Dan bulan 2 ni sebenarnya nak pergi Kashmir. Kita ada lagi seat lebih kurang 15. Saya baca, pagi tadi saya baca. Saya sebenarnya ada plan nak pergi Thailand. Lepas tu saya baca ada yang tulis Thailand ni penyokong kuat. Memang dia punya tunjuk sokongan kepada Yahudi tu terang-terangan. Lepas tu ada yang tulis berhenti-berhentilah buat lawatan. Kita baru plan, memang dah keluar dah militeri apa semua. Tapi Alhamdulillah Kashmir adalah 90% negara umat Islam, antara negara terindah di dunia. Kalau kita biasa tengok New Zealand indah, Switzerland apa semua. Masa bulan 2 tu, sebelum Ramadan, subhanallah, ada salji lagi masa tu, hujung bulan 2. Jadi tujuan bawa tu untuk supaya kita bertebaran ataupun pergi melihatlah keindahan alam. Dan sambil-sambil tu saya akan bersama dengan pengisian persiapan untuk Ramadan. Masya Allah. Saya cakap semua tu, anda boleh pergi ke belakang untuk tanya apa saja. Sebab itu antara usaha kami, travel agency. Terima kasih.